Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Khamis 1 Jun 2023. Kemuncak sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri kali ini mencatat sejarah tersendiri apabila dihadiri pemimpin nombor satu negara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kehadiran Perdana Menteri itu secara tidak langsung melahirkan rasa bangga dan teruja kepada rakyat Sabah, khususnya suku kaum Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR. Ia sekaligus mengangkat martabat budaya dan adat resam suku kaum KDMR untuk dikenali di seluruh dunia menerusi penganjuran Pesta Keamatan. Dalam konteks Pesta Keamatan, meskipun ianya disambut oleh masyarakat KDMR, tetapi perayaan ini turut dimeriahkan oleh semua lapisan masyarakat di negeri ini. Amalan kongsi raya atau pesta kebudayaan oleh semua kaum merupakan keunikan kita di Sabah yang harus dipertahankan sejajar dengan konsep Malaysia Madani. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berucap dalam majlis penutupan sambutan keamatan Peringkat Negeri Sabah di Hong Kong Kawasan KDCA Penampang. Majlis ini dirasmikan yang di-Pertua Negeri Tun Johar Mahiruddin dan turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Panglima Jeffrey Kitingan yang juga pengerusi Jawatankuasa Sambutan Pesta Keamatan 2023 dan Presiden KDCA Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Carol Abigail Grimaldi, peserta Unduk Ngadau Papar dimahkotakan sebagai Unduk Ngadau Keamatan UNK 2023 di Hong Kong Kawasan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Penampang. Gadis 24 tahun itu berjaya mengalahkan 49 peserta Unduk Ngadau dan membawa pulang wang tunai sebanyak RM12,000 beserta hadiah iringan. Penyampaian hadiah disempurnakan isteri yang di-Pertua Negeri Toh Puan Dr. Nurlida Tan Sri RM Jasni. Saya langsung tidak sangka, tapi atas sebab ada sokongan dan dorongan daripada orang Papar sendiri dan juga orang-orang di KDCA, dan akhirnya saya berjaya menaikkan nama Papar pada tahun ini. Saya akan menggalas tanggungjawab sebagai Unduk Ngadau Negeri pada tahun ini dengan baik, dan saya akan berikan komitmen yang sepenuhnya. Beliau berkata demikian kepada media selepas dinobatkan sebagai juara Unduk Ngadau Keamatan 2023 di Hong Kong Kawasan KDCA Penampang. Sementara itu, tempat kedua dinobatkan kepada KLB Floresa Dolintin mewakili Kota Marudu dan tempat ketiga wakil Tambunan Clarice Olvia masing-masing membawa wang tunai berjumlah RM10,000 dan RM8,000. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni ribuan anak muda pada program Dialog Temu Anwar bagi menjawab pelbagai soalan secara santai dan terbuka. Menerusi program hampir 2 jam itu, Datuk Seri Anwar menjawab beberapa soalan berkaitan isu semasa termasuk peluang pekerjaan, isu air di Sabah, pendidikan, jalan raya dan ekonomi. Program Temu Anwar juga mendapat reaksi positif dalam kalangan masyarakat yang hadir di negeri ini dan mendapati ramai masyarakat khususnya siswa dan siswaza mengambil baik mengenai sesi dialog tersebut. Manfaat mungkin daripada saya amat besarlah, terutamanya kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi ini, di mana Temu Anwar ini merupakan salah satu program yang amat baiklah. Jadi kami sebagai mahasiswa dapat mengutarakan apa-apa pendapat ataupun luahan daripada mahasiswa sendiri kepada Perdana Menteri. Program ini sangat bermanfaat terutama sekali kepada mahasiswi dan mahasiswa kerana dia telah memberikan peluang untuk mahasiswi dan mahasiswa ini menyuarakan pendapat dorang, untuk menyuarakan persoalan-persoalan bagi penjelasan yang ataupun justifikasi yang sendiri daripada yang berhormat Datuk Seri tadi. Sangat berpuas hati sebab sebagai orang kelainan upaya kami tak boleh ditindas. Kena bagi hak sama rata dengan orang-orang biasa. Orang kelainan upaya kan, walaupun dia kelainan upayanya, tapi mereka harus dilayan seperti orang-orang biasa. Program Temu Anwar ni saya rasa sangat excited sebab ini first time saya datang sini. Tapi banyak orang bilang banyak manifesto dari banyak student, dari UMS, dari UiTM, dari Politeknik lah. Tapi saya ini kali pertama yang kena buat di Sabah saya rasa. Tapi ini salah satu yang sangat besar dan saya rasa sangat excited lah.
Program Dialog Anjuran Anwar Ibrahim Club AIC ini dihadiri lebih 5,000 belia dan masyarakat sekitar Kota Kinabalu yang diadakan di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS. Orang ramai dinasihatkan sentiasa berwaspada dengan taktik digunakan skema agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Keramunting, Georgie Hugh Von Zin berkata, orang ramai perlu lebih peka dengan taktik penipuan agar tidak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Jadi ini yang amat penting lah untuk program yang pada malam ini supaya kita orang Sandakan ada peluang untuk tahu ini information yang begitu penting. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri ceramah anti-skam Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman di Dewan Hakka Sandakan. George mengingatkan orang ramai agar menghubungi talian 997, Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC untuk melaporkan sebarang aktiviti penipuan cyber agar tindakan penguatkuasaan dapat diambil dengan segera. Antara taktik penipuan yang popular, skim piramid, pinjaman along tak berlesen dan perjudian dalam talian. Warga pendidik dinasihatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Pendidikan KPM bagi mengekang penularan COVID-19 khususnya di kawasan zon merah. Pengarah Pendidikan Negeri Raisin Saidin berkata SOP itu jelas membuktikan keprihatinan KPM dalam memastikan keselamatan dan kesihatan warga sekolah sentiasa terjamin. Saya berharap supaya guru-guru dan warga sekolah sentiasa patuh kepada SOP yang telah dikeluarkan, dan SOP ini sebenarnya telah memberikan penekanan kepada aspek keselamatan dan kesehatan anak-anak murid. Saya yakin sekolah dapat mengawal perkara ini dengan baik dan sekolah juga akan proses seperti biasa. Beliau menyatakan demikian bagi mengulas mengenai daerah Tuaran yang dikategorikan sebagai zon merah COVID-19 baru-baru ini. Terdahulu, Raisin menyertai kejohanan golf tertutup Piala Pengarah Pendidikan Negeri di Kelab Golf Tambunan sebelum menyerahkan 5 set peralatan golf kepada pejabat daerah Tambunan. Program Derma Darah Anjuran Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS Likas berlangsung selama 2 hari berakhir semalam di Pusat Beli Belah Wan Borneo, Kota Kinabalu. Rata-rata penderma darah berbangga kerana dapat membantu golongan memerlukan dan mengalu-alukan orang ramai untuk bersama-sama menjayakan program murni itu. 3 orang lah. Yang tua 30 lebih, yang macam nombor 2 tu 32. Itulah yang selalu derma darah lah. Bangga. Habis dia orang tolong kan. Tolong orang awam begitu, orang ramai. Jadi banggalah kita dapat tolong orang. Kalau boleh orang-orang muda ini kita suruhlah mendermakan. Habis sekarang kita kekurangan darah kan. Seronok dia kan. Lepas kita menderma darah kan kita rasa macam lega. Macam kesihatan kita macam sehatlah rasa dia. Lagi kita dapat membantu orang lain. Hospital perlukan darah kan. Bila kita menderma darah bermakna kita dapat menambahkan darah untuk hospital lah. Ya, membantu orang lah. Saya memang suka derma darah. Saya ingin membantu orang-orang yang memang orang bilang yang memerlukan sokongan darah. Untuk kesehatan diri saya juga. Secara langsung dia tu membantu saya dan juga orang lain. Kali ini keempat di hometown saya, ya, Pulau Pinang. Cause I think menderma darah boleh let out my body healthy, therefore help others. Cause I wait for quite long time. Sebanyak 30 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan tertutup bola sepak Piala Adun Pitas. Kejohanan yang menawarkan hadiah keseluruhan RM32,000 itu bermula hari ini hingga 30 Jun di Padang Mini Kompleks Sukan Daerah Pitas. Perasmian kejohanan disempurnakan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah SAFA Datuk Syahelmi Yahya. Selaku Presiden SAFA, beliau yakin kejohanan ini akan menyuntik semangat semua persatuan SAFA di peringkat daerah menganjurkan kejohanan sekaligus merancakkan lagi sukan bola sepak di negeri ini. Memupuk minat
terhadap sukan bola sepak di daerah Pitas. Seterusnya dalam satu usaha Pitas FA untuk mencungkil bakat-bakat baru daripada masyarakat yang ada di daerah Pitas ini. Selain daripada itu, ia juga bertujuan untuk mengeratkan silaturahim perpaduan. Sementara itu, Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudi Awah yang juga penaung kejohanan berharap kejohanan ini dapat menonjolkan bakat belia di daerah ini dalam sukan bola sepak sekaligus mengisi kesebelasan utama Sang Badak seterusnya menyarung JC Kebangsaan. BC dan WC kami, kita ingin melihat bahawa belia-belia di Pitas 18 ke bawah, 16 ke atas akan dapat kita lahirkan ke peringkat negeri satu persatu dari masa ke semasa. Jadi dengan adanya pengajuran ini saya yakin dan percaya bahawa kita dapat melahirkan pelapis pemain-pemain bola di negeri Sabah pada masa-masa akan datang. Semangat kesukanan yang ditunjukkan pemain bola sepak veteran wajar menjadi contoh kepada pemain muda untuk terus kekal aktif memberikan prestasi terbaik dari semasa ke semasa. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Sukau, Datuk Johari Janan berkata, semangat kesukanan itu perlu ada dalam usaha meningkatkan pembangunan bola sepak di negeri ini. Jadi ini saya nampak memperlihatkan kepada anak muda yang ada di Sandakan di Sabah ini dapat lebih bergiat meningkatkan mutu permainan bola sepak yang ada di negeri Sabah. Datuk Johari ditemui pemberita selepas menyampaikan hadiah kepada pemenang kejohanan bola sepak sebelah-sebelah Raja Bola Veteran 2023 di Kompleks Sukan Sandakan. Sementara itu, Presiden Safah Sandakan Haji Sarno Haji Loso berkata, Safah akan mengadakan pelbagai program untuk pembangunan sukan bola sepak di Sandakan. Kejohanan ini dimenangi Kudat Klasik selepas menewaskan pasukan di Putra dari Melaka menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga perlawanan tamat. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dengan itu saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sesuai Akai sino sumindangan sabuoi no asindangan ramuyung Bila Mak habis kerja, mau pergi berkawan. Kau tu, ni lah Kak tahu. Nak Mak Nun. Mak lagi busy kerja nak. Ingin bang abang berkawan. Nak ya. Mau pergi berkawan. Tunggulah, Mak dah habis kerja tu. Jadi kita pergi berkawan ni tak? Makan Mak. Syik pula Mak. Je lah, okay, kita ngabang-ngawai. Bye. Gawai, bukai seminak sitik pengamu. Tang, ia sitik tanda kawul, engkau diri sebilik. Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai. Selamat Gawai cu, kalentang senang gerai nyamai gayu guru. Kemana menua, selamat Hari Gawai. Oh, terima kasih ya.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 1 Jun. Rakyat Sarawak dinasihatkan untuk memelihara dan mempertahankan perpaduan sedia ada. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, ia sangat penting kerana perpaduan yang wujud melalui sikap toleransi serta hormat antara satu sama lain di kalangan rakyat Sarawak yang terdiri daripada kaum merupakan sebahagian daripada pusaka dan warisan negeri ini. Pelbagai kaum ini. Dalam perutusan sempena perayaan Hari Gawai Dayak 2023, beliau turut memberitahu perpaduan antara kaum di Sarawak telah diiktiraf oleh Kerajaan Persekutuan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Agong di Kuching pada 21 Mei lalu yang telah mencemarduli merasmikan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan. Sehubungan itu, katanya, beliau menyeru semua rakyat, terutama sekali masyarakat Dayak, supaya terus berpegang teguh kepada adat resam dan budaya masing-masing agar identiti pelbagai kaum terus kekal menjadi warisan Sarawak. Saya ingin menyeru kepada semua rakyat Sarawak, lebih-lebih lagi kaum Dayak, khususnya suku kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu, supaya terus berpegang teguh kepada adat resam dan budaya masing-masing agar identiti pelbagai kaum ini akan terus kekal menjadi warisan kita di Sarawak. Tun Pehin Sri Taib juga menzahirkan penghargaan beliau terhadap kerajaan negeri di bawah pimpinan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kerana sentiasa memandang ke hadapan bagi memastikan negeri ini terus maju. Sehubungan itu, beliau sekali lagi menyeru rakyat untuk terus berganding bahu bersama pucuk kepimpinan negeri dalam memastikan pembangunan mampan dapat dicapai selari dengan moto Sarawak Maju Makmur. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS terus cakna dalam menyediakan kemudahan infrastruktur di kawasan luar bandar khususnya kawasan suku kaum Dayak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata perihal tersebut perlu dilaksanakan. Ekoran kaum Dayak mempunyai potensi besar dalam pemilikan tanah bagi menjana pendapatan. Kenyataan bahawa kaum Dayak mempunyai aset yang besar dalam bentuk pemilikan tanah yang harus diberi keupayaan untuk menjana pendapatan melalui pelbagai cara. Kerajaan GPS akan terus berusaha untuk menyediakan kemudahan infrastruktur untuk menyokong usaha pembangunan di kawasan luar bandar. Ujarnya lagi, walaupun pihaknya perlu mengeluarkan perbelanjaan yang besar dalam usaha tersebut, namun beliau yakin pendapatan kerajaan negeri akan terus bertambah secara berperingkat melalui agensi yang telah ditubuhkan oleh kerajaan negeri. Tegasnya, kaum Dayak perlu bersatu dan terlibat aktif dalam usaha mengejar pembangunan di negeri ini dalam pelbagai bidang seiring dengan kaum-kaum lain agar tidak ketinggalan. Beliau menyatakan demikian dalam Perutusan Gawai 2023. Dalam pada itu, beliau memaklumkan suasana politik yang stabil di negeri ini membolehkan kerajaan GPS memberi tumpuan penuh dalam mempertingkatkan ekonomi negeri ini. Walaupun berbilang bahasa dan agama, suasana ini telah membolehkan kerajaan GPS pimpinan saya untuk memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk mempertingkatkan ekonomi negeri ini. Pada tahun lepas, pendapatan Sarawak meningkat kepada 12 bilion ringgit berbanding 7.62 bilion ringgit pada 2021. Dan dalam suku pertama 2023, iaitu tahun ini, Sarawak telah memungut 5.004 bilion hasil pendapatan negeri. Dan ini saudara-saudari yang saya hormati, memberikan pandangan bahawa masa depan Sarawak adalah cerah. Tan Sri Abang Johari turut menjelaskan bahawa di masa mendatang generasi muda akan lebih cakna dengan program pembangunan ekonomi yang akan membawa ekonomi Sarawak ke arah pembangunan ekonomi baharu berasaskan teknologi, data dan inovasi.
Sarawak telah menyaksikan pembangunan sosioekonomi yang pesat dalam pelbagai sektor. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, kadar kemiskinan negeri ini telah menurun daripada 47.8% pada 1976 kepada 9% pada 2019. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Sarawak juga telah mencapai 97.9% kadar bekalan elektrik dan 67.2% kadar bekalan air di kawasan luar bandar. Menerusi satu kenyataan, beliau menyatakan bahawa dengan perkembangan yang jelas itu menunjukkan Sarawak mengalami perubahan yang cukup ketara sepanjang tempoh 60 tahun Sarawak merdeka. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu rakyat Sarawak juga kini menikmati mobiliti yang lebih besar berbanding sebelum ini, terutama pada masa musim perayaan. Rata-rata masyarakat memandu kenderaan mereka sendiri pulang ke kampung halaman untuk meraihkannya. Bord Ekspres yang dahulunya sangat popular khususnya di kawasan seperti Sibu, Kapit, Sarike, Bintulu dan Marudi kini telah jauh berkurangan sambutannya disebabkan peranannya telah diambil alih oleh sistem jalan raya yang telah dapat menghubungkan kawasan-kawasan tersebut. Beliau memberitahu bahawa menjelang tahun 2025, Sarawak akan mempunyai sistem rangkaian jalan raya yang lebih baik selain Lebuh Raya Pen Borneo dan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak juga sedang melaksanakan projek jalan utama kedua atau Second Trunk Road melibatkan jalan pesisir dengan kos keseluruhan berjumlah 11 bilion ringgit. Pakej tersebut juga termasuk 11 jambatan bernilai 4 bilion ringgit dan dijangka siap menjelang 2025. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kekayaan budaya dan tradisi turun-temurun masyarakat Dayak perlu dimartabatkan dan dijunjung tinggi. Ini kerana ia merupakan identiti yang amat bernilai dan perlu dipelihara. We must uphold them in the highest respect for they are sacrosanct and central to our identity. I must put on record here my deep appreciation to various associations, clubs and non-governmental organisations for their ever-enduring effort to preserve, promote our ngajat, sapek, batabuh, puak kumbuk, baju borek, baju gagong and kuntau martial art. Dato' Ahmad Douglas turut menzahirkan penghargaan kepada masyarakat komuniti Bidayu dan orang Ulu yang bersemangat dan komited dalam menjaga serta memelihara budaya kaum masing-masing agar tidak hilang di telan zaman. Jelasnya dalam kemunculan teknologi digital baharu pada masa kini, beliau menyuruh semua masyarakat Dayak untuk memperkukuh perpaduan dengan kaum lain, terutama dengan cabaran kemunculan teknologi digital baru. Katanya tradisi ngabang atau kunjung-mengunjung pada sambutan rumah terbuka perlu diteruskan untuk mengeratkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negeri ini. To those who return home, either by road or river, please take extra care, extra precaution to ensure you will reach your destination safely. Finally, once again, my family and I would like to wish all Dayak selamat menyambut Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai Lantang Senang Nguan Menua. Aku beri selamat Gawai Dayak guys semua ke tahun tu. Harap kita itu sama tu Gayu Guru Gerai Nyamai bertuah berlimpah berlama-lama sama-sama lantang senang nguan menua. Harap ke semua tu kita mujur lalu maju sama-sama kita tu bersukung bertolong sama segulai sejalai menuju jalai mansang ke lebih lagi. Sarawak ke Sarawak maju makmur. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua warga rakyat Sarawak. Gayu Guru Gerai Nyamai. Oha! Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai. Saya YB Miro Anak Simo, Adun bagi kawasan Dun N18 Serembu mengucapkan selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai kepada semua rakan-rakan, saudara-saudara, termasuk sekali masyarakat Dayak yang meraihkan sambutan Hari Gawai bagi tahun 2023 ini.
Saya yang berhormat Dr. Simon Sinang Anak Bada Adun bagi kawasan N21 Terbeduk mengucapkan selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Lantang Senang Wan Menua. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Gawai Dayak 2023 kepada semua rakyat Sarawak dan semoga ia diraihkan dengan aman. Bersua kembali. Sarawak menerusi Sarawak Energy Berhad SEB akan terus menerokai teknologi tenaga alternatif yang mampan. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jaitun Openg, Sarawak mampu menjadi penyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri yang lebih pesat menjelang tahun 2030. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng, selain teknologi tenaga alternatif seperti tenaga hidro, Sarawak juga kini sedang melihat potensi teknologi cascading hydro, teknologi turbin gas, teknologi solar dan juga teknologi hybrid antara solar dan angin. Jelasnya, teknologi tenaga alternatif tersebut berpotensi tinggi untuk dilaksanakan secara mampan di Sarawak tanpa mempunyai impak negatif terhadap alam sekitar, seterusnya menyumbangkan bekalan tenaga elektrik bukan sahaja ke seluruh Sarawak, malah diekspor ke negara-negara jiran, seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Justru, SEB bersama vendor-vendor di bawah seliaan syarikat tenaga itu berperanan penting dalam merealisasikan agenda ini. Premier Sarawak juga berharap agar SEB menerusi inisiatif-inisiatif pembangunan vendor akan dapat meningkatkan kapasiti dan keupayaan kontraktor tempatan, terutamanya dalam kalangan syarikat Bumiputera. Beliau berucap ketika menyempurnakan Majlis Penyampaian Anugerah Vendor SEB 2023, meraihkan vendor-vendor yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam aspek kesihatan, keselamatan dan alam sekitar HSSE, kualiti kerja, penyampaian perkhidmatan serta integriti. Raptai penuh bagi Majlis Rumah Terbuka Hari Gawai Dayak 2023 yang akan diadakan hari ini berjalan lancar di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Ambas telah hadir bagi meninjau segala persiapan akhir serta mengenal pasti gambaran penuh mengenai perjalanan program yang akan dilaksanakan. Turut hadir semasa raptai tersebut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Siki Tayai. Majlis tersebut akan disempurnakan oleh kehadiran Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang sebagai tetamu kehormat. Orang ramai turut dijemput hadir bagi memeriahkan majlis tersebut dari pukul 10 pagi ini hingga 4 petang. Selain disajikan dengan pelbagai juada tempatan, para hadirin juga akan dapat merasai kemeriahan bersempena sambutan Hari Gawai menerusi pelbagai pengisian program termasuk persembahan-persembahan tradisional, tarian serta nyanyian. Paparan itu tadi mengakhiri berita bagi Sarawak edisi Khamis 1 Jun. Kami di RTM Sarawak mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai Dayak Gayu Gerai Nyamai Lantang Senang Wan Menua kepada semua rakan-rakan yang menyambutnya. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Syuhaida. Salam Malaysia Madani.